Boleh. Okey. Saya dapat pekat Ustaz. InsyaAllah aku membaca Tuan Ustaz akan memberi ceramah kepada kita yang bertajuk keanggunan masa bagi orang yang berakal, iaitu kepentingan masa untuk kita. InsyaAllah. Boleh. Selisih. والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Yang saya kasihi seluruh pegawai tadbir masjid ini, yang saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya bersyukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan pertolongan daripada Allah. Allah sampaikan saya ke masjid, tuan-tuan. Dan saya bersyukur kerana Allah temukan saya dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan saya dan tuan-tuan pada malam ini menjadi asbab kita dapat saling tolong-menolong besok di padang mahsyar, ketika suatu saat dan penuh dengan kesusahan, tetapi pernah bertemu kerana Allah. Dan tidak ada suatu perkara yang kita hajatkan melainkan syafaat pada waktu itu, selain daripada
berkehendak fa'atul muslim daripada orang Islam. Pertama sekali, Rusia Majlis saya ingin mengajar tuan-tuan tidak. Orang yang celik, tetapi tuan-tuan adalah asatizah saya. Tuan-tuan adalah tuan guru saya. Kerana dengan saya bertemu dengan tuan-tuan, maka saya banyak belajar perkara-perkara yang tak dapat saya belajar daripada kitab-kitab yang ada di dalam kitab. Tetapi dengan tuan-tuanlah saya dapat beramal dengan apa yang ada di dalam isi kitab. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan tuan-tuan menjadikan rahmah pada saya dan tuan-tuan, serta beroleh kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini, keagungan orang yang berakal pada menghargai masa. Pertama sekali, kita ingin bertanya, siapakah orang yang berakal itu? Maka Nabi jelaskan kepada kita, Al-Kayyis Ayyu Al-Aqil. Orang yang berakal itu, Nabi kata, mandana nafsahu. Dia sentiasa melawan nafsunya. Nafsu yang tidak mahu patuh dengan Allah. Yang Allah bagi tahu kita di dalam Al-Quran, innan nafsal ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu adalah nafsu yang jahat, dan ia menjadi alat kepada syaitan. Maka orang yang berakal sentiasa melawan hawa nafsunya, agar kita dapat seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i fi ibadi li jannati. Supaya kita ini terlihat dengan Allah Ta'ala, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu kita tenang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Tidak aku jadikan manusia dengan manusia, jin itu tahu, yaitu melakukan ubudiyah kepada Allah. Allah hidup bukan sebab kita mahu hidup, tuan-tuan. Allah berikan kita hidup sehingga saat ini kerana Allah mahukan kita hidup. Sebab itu tarikh dan hari kematian itu dirahsiakan oleh Allah. Supaya apa?
supaya kita ini boleh bersiap sedia untuk menghadap ke hadrah Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, sebagai kekasih Allah, seperti mana yang Allah nyatakan kepada kita, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, radiyatan mardiyah. Kita hendak balik kepada Allah, menghadap kepada Allah hal keadaan radiyah mardiyah, redha meradai, hamba yang redha dengan Allah dan Allah meradai kita. Kita tidak mahu balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kemurkaan. Kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kebencian. Kita tidak mahu menghadap hadrah Allah dalam keadaan kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa yang Allah beri kepada kita, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Umur ini masa, tuan-tuan. Masa ini adalah peluang. Ada orang yang Allah bagi peluang 80 tahun. Ada orang yang Allah bagi peluang 60 tahun. Ada orang yang Allah bagi peluang 50 tahun. Ada orang yang Allah bagi peluang sedikit daripada masa tersebut. Maka kita sebagai hamba Allah, apakah kesempatan kita menggunakan peluang itu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah telah tunjukkan jalan kepada kita? Allah memberikan pilihan atas kita di dalam jalan ini. Sama ada kita ingin memilih jalan syakir ataupun jalan kafur. Inilah melihat pada perkara ini, Allah baik Allah kepada kita, yang mana kepada dan orang yang berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Maka jadilah insan ini insan yang tahu menghargai masa yang telah diperuntukkan oleh Allah kepadanya. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita, masa dibahagikan kepada 24 jam dibahagikan kepada 8 jam untuk kita melaksanakan tuntutan sebagai seorang manusia, cari nafkah, cari rezeki. Ini yang dituntut oleh syarak. 8 jam kita peruntukkan untuk istirahat, tidur, berehat dan sebagainya. Dan 8 jam lagi kita gunakan untuk ibadah, hampirkan diri kepada Allah. Cuma kita bertanya dengan diri kita, dalam masa 24 jam ini kita gunakan untuk mencari harta dunia cukup atau tidak 8 jam? Jawapannya cukup, dan kadang-kala lebih. Dan 8 jam lagi kita gunakan untuk rehat.
Kita tanya diri kita, cukup tak kita gunakan 8 jam ini untuk rehat? Kita akan jawab, cukup. Dan 8 jam lagi untuk kita beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Lalu kita bertanya dengan diri kita, dalam satu hari, satu malam, cukupkah aku melakukan ibadat dan taat kepada Allah 8 jam? Lalu kita katakan dalam diri kita, saya bekerja satu ibadat, Ustaz. Benarkah yang kita buat mengikut kehendak syarak dan langsung tidak ada penipuan di dalamnya, tiada pengkhianatan di dalamnya? Orang tidak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Allah sentiasa melihat segala perilaku hamba-Nya. Kita tidak akan terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan jadikan 8 jam untuk kita mencari nafkah itu menjadi pekerjaan dunia semata-mata. Tetapi jadikanlah 8 jam itu kita mencari nafkah itu sebagai satu masa yang diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan rezeki yang kita perolehi daripada 8 jam yang kita bermujahadah untuk mencarinya menjadi asbab kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rezeki yang kita perolehi itu menjadi asbab kita mendapat rahmat Subhanahu wa ta'ala. Jangan rezeki yang ada pada kita ini menjadi asbab kita semakin jauh dengan Allah, kita semakin lupa dengan Allah, kita semakin meninggalkan Allah secara kita tidak sedar. Yang mana kita sibuk habiskan masa dan umur kita dalam hal keduniaan, tetapi kita semakin jauh dengan Allah. Contohnya, dalam kesibukan kita mencari duniawi, kita telah lupa untuk memegang Mashaful Quran. Kita terlupa untuk membaca Al-Quran hari ini. Dan ada orang yang telah setahun tidak memegang Al-Quran. Ada orang yang telah 6 bulan tidak memegang Al-Quran. Ada orang yang sebulan tidak memegang Al-Quran. Kenapakah kita tidak mampu memegang Mashaful Quran yang berada di masjid-masjid? Dulu sewaktu kita kecil, kita selalu pegang Mashaf Al-Quran, kita selalu peluk Al-Quran, kita selalu cium Al-Quran, dan setiap hari kita akan bersama Al-Quran. Tetapi apabila kita mula dewasa, kita mula sibuk dengan urusan keduniaan kita, kita tinggalkan Al-Quran ini sehari demi sehari. Jikalah Al-Quran ini boleh berkata-kata, tuan-tuan, dia sentiasa akan berkata, wahai manusia, aku rindu dengan pelukan kalian, aku rindu dengan sentuhan kalian, aku rindu dengan alunan suara kalian. Aku bersendiri, kata Al-Quran. Jikalah ia boleh berkata-kata, nescaya dia akan berkata-kata, tetapi tidak boleh berkata. Maka ini bersendirian, tuan-tuan. Kita mula semakin jauh dengan Al-Quran, kita mula semakin jauh dengan menyebut nama Allah. Mulut kita sentiasa berbincang hal keduniaan. Tuan-tuan, Allah nyatakan, Allah bagi tahu kepada kita, dunia tak salah, carilah kerana ia perintah Allah. Allah nyatakan kepada kita dalam surah Al-Jumu'ah, fa iza qudiyatis salah fantashiru ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun.
Tetapi saat ingatkan kita, lupa dia. Ingat, jangan melupai Allah. Allah sebab kehidupan kita penuh dengan doa. Kita kenderaan, kita baca doa, tetapi ada kemungkinan sebahagian pada kita sewaktu kita nak datang ke masjid ini, kita lupa baca doa naik kenderaan. Kita lupa Allah. Kita tak ingat pun Allah. Kita rasa kita akan selamat kerana kita pandai pandu kereta, kita pandai pandu motor. Tetapi Nabi ajar kita setiap kali untuk menaiki kenderaan, bacalah doa. Kerana ini perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikut perintah daripada Allah. Tetapi kita lupa, dan sesampai saja kita di rumah selamat, kita lupa memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan. Walhal Allah didik kita dalam Al-Quran. Setiap kali salat Allah didik kita bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayatin fa huwa abdam. Allah didik kita, mulakan setiap pekerjaan ini dengan mengingati Allah. Wazkurullaha katsira, jangan lupa Allah. Jangan kita lupa Allah. Kan inilah masanya kita ingin tunjukkan kepada Allah bahawa aku ni hamba Engkau ya Allah. Walaupun Kau beri aku nikmat, Kau beri aku rumah, Kau beri aku harta, Engkau beri aku isteri dan Kau beri aku anak, aku tak lupa siapa yang menganugerahkan pemberian itu. Ya Allah, aku tahu yang berikan aku harta ini Engkau ya Allah. Yang berikan aku rumah yang besar ini Engkau ya Allah. Yang berikan aku nama ini juga Engkau ya Allah. Kerana sewaktu aku datang ke dunia ini, aku tidak ada nama pun, aku tak ada pangkat pun, aku tak ada harta pun, aku tak ada rumah pun. Dengan sifat rahmat Engkau ya Allah, Engkau kasihankan aku sehingga aku ada harta ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, aku tidak akan lupa kepada Engkau. Engkau yang terlalu baik berbuat ihsan kepada aku, walaupun aku berbuat kejahatan kepada Engkau. Saat kita buat dosa, kita buat jahat, Allah tak cabut yang Allah telah beri kepada kita. Saat kita kata orang rumah kita masih sergap indah tuan-tuan, saat kita mengumpat orang, duit kita tak pernah kurang pun. Saat kita sombong, kita ujub dengan amalan kita dan kita rasa kitalah yang paling baik, Allah tak mati dan anak-anak kita pun. Baiknya Allah, Allah memberikan kita ini, maka kita dengan Allah, kita ingin membalas sebaik Allah kepada kita yang baik. Dengan Allah masih lagi menangguhkan, sehinggakan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat itu akan ditangguhkan untuk ditutup, sehinggalah nyawa itu sampai di kerongkong, kata Nabi. Sebelum nyawa itu sampai di ghargharah, Allah bagi peluang kepada kita untuk kita mengakui kesalahan kita, kesilapan kita. Kita semayang tuan-tuan, kita puasa tuan-tuan, kita pergi umrah, kita pergi haji. Tapi sampai hari ini kita tak boleh tinggalkan mengumpat orang lain. Aku dah semayang 50 tahun, tapi aku masih kata aib orang lagi. Aku dah semayang 60 tahun, aku masih dengar keburukan orang lagi.
Walaupun Nabi beri kita ugutan yang sangat dahsyat. Nabi kata apa? Orang yang dengar keburukan orang dan orang yang menceritakan keburukan orang, amal salehnya dihabiskan dan diberikan kepada orang yang kita zalim. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, ada 4 peragut yang perlu kita fikirkan. Pertama, nyawa kita akan diragut oleh malaikatul maut. Mau tidak mau, malaikat akan ragut nyawa kita. Bila malaikat akan ragut, tak tahu. Kita suka, kita tidak suka, malaikat akan ragut nyawa kita. Bila kita tak tahu. Kita mahu, kita tidak mahu, malaikat maut akan ragut nyawa kita. Sama ada kita mahu atau tidak mahu. Yang kita fikirkan bukan berkenaan masa untuk diragut, tetapi kita kena fikirkan bagaimanakah keadaan ketika malaikat maut itu meragut nyawaku. Apakah aku mati dalam keadaan sakit sangat, ataupun aku mati seperti mana disebut oleh, iaitu sehelai rambut yang dicabut daripada tepung. Ada tetapi tidak sesakit seumpama ranting yang dicabut sesak. Bukan kita mati itu, yang kita fikirkan bagaimana kematianku, mana rasa kematian, sakitnya mati itu banyak mana sayangnya kita dengan keduniaan ini. Sekuat mana sayang kita dengan dunia ini, sekuat itulah rasa sakitnya mati. Analogi apa tuan-tuan? Kita yang ragut, kita akan jatuh, kita akan diheret oleh peragut tersebut kerana kita sayangkan barang tu. Tapi ketika peragut itu datang, kita rela melepaskan barang tu. Bukan tak sakit, sakit, tangan kita akan sakit sikit, tetapi kita tidak menerima mudarat yang lain-lain. Begitulah keadaannya. Tapi Nabi ni tuan-tuan sayang kita. Nabi pesan dekat kita, siapa yang membaca surah Al-Hajj ayat yang ke-24, nescaya akan dikurniakan mati seperti mana seorang yang mati syahid. Tuan-tuan, Nabi ni cukup sayang kita. 1400 tahun yang dulu Nabi dah nangis untuk kita, yang Nabi tak kenal pun siapa kita, tetapi Nabi dah menangis untuk kita. 1400 tahun dulu Nabi ni tak tahu pun kita, tetapi Nabi telah bersedih untuk kita. 1400 tahun dulu Nabi telah berpesan kepada sahabat tentang kita, dan Nabi telah menitiskan air mata untuk kita. Sehinggalah Nabi tunjukkan kepada kita macam mana untuk mati dalam keadaan yang baik. Sama ada kita guna peluang ini atau tidak, itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama satu doa yang dibaca oleh seorang sahabat pada ketika itu didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, siapakah yang membaca doa itu? Lalu sahabat ini mengaku, saya ya Rasulullah. Jika benarlah engkau yang membacanya,
maka engkau akan mati dalam keadaan yang syahid. Dan kuda engkau juga akan tumbang di medan fi sabilillah. Apakah doa yang dibaca oleh sahabat itu? Sahabat ini hendak melakukan salat. Sebelum daripada takbiratul ihram, dia membaca doa ini, tuan-tuan. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Maka orang yang membacanya sebelum daripada takbir, didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat habuan dan bahagian mati seperti mati-matinya seorang yang mati syahid. Tuan-tuan, hidup dalam dunia ni tak lama, 40 tahun, 50 tahun, 80 tahun. Tapi duduk di akhirat ini lama, tuan-tuan. Dalam kubur ni lama, tuan-tuan. Cuma kita kena berfikir. Dalam dunia kita ada rumah yang besar. Kita dah siapkan belum rumah kita di akhirat? Dalam dunia kita ada kereta yang besar, kereta mewah. Kita dah siapkan belum kereta kita, kenderaan kita di akhirat? Dalam syurga, dalam dunia kita ada tanah yang besar. Sudahkah kita sediakan tanah kita di akhirat? Sebab itu, tuan-tuan, peragut yang kedua, iaitu harta pusaka kita. Harta yang kita himpunkan selama hidup akan diragut oleh ahli waris. Mereka tak tinggalkan satu sen pun untuk kita. Besok kita dah mati, tuan-tuan, waris kita akan ragut harta kita. Dia tak tinggalkan satu sen pun untuk kita. Dia tak asingkan sebahagian untuk kita, wakaf untuk kita, sedekah untuk kita. Dia ambil semua harta kita, tuan-tuan. Harta tu kita usahakan daripada muda sampai tua. Tapi bila kita mati, tuan-tuan, dia orang akan habiskan harta tu. Dia orang akan ambil semua harta. Dia orang tunggu saat kita mati. Maka dia orang akan ragut semua harta yang kita tinggalkan. Yang ketiga, kata ulama, iaitu jasad kita ini akan diragut oleh cacing-cacing yang berada di dalam liang lahat. Tuan, semua orang ke yang akan tubuhnya dimakan oleh cacing? Fatimah alam barzah lagi. Di alam barzah lagi, seluruh ulat-ulat untuk ya Allah, jaga mengatakan
Aku tidak mengenali batang tubuh ini, tetapi katanya aku mengenali kesan darah yang ada pada dadanya, katanya. Dan aku tahu bahawa itu adalah jasad Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika Allah zahirkan perkara ini menjadi iktibar kepada kita, yang mana orang yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan di dunia hingga di akhirat. Tuan-tuan, sebab itu kita kena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi orang yang mulia pada sisi Allah. Allah janjikan kepada kita dan Allah bagi tahu kita siapakah orang yang mulia pada sisi Allah. Allah bagi tahu kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah, Allah bagi tahu kita, adalah orang yang paling takut dengan Allah. Ada orang yang takut sebab dosanya. Masa dia muda dulu, dia banyak buat dosa. Masa dia muda dulu, dia tinggalkan sembahyang. Masa dia muda dulu, dia tinggalkan puasa Ramadan. Masa dia muda dulu, dia melakukan kejahatan yang tak ada siapa tahu. Mak dia tak tahu, ayah dia tak tahu, dan kawan-kawan dia tak tahu. Tapi Allah tahu. Lalu dia menangis kerana dosa-dosanya. Dia mengaku kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maha baiknya Allah. Kita kalau bagi tahu salah kita pada orang, satu hari dia bergaduh dengan kita, dia akan cerita dengan orang lain. Masa dia baik dengan kita, dia tak cerita, tuan-tuan. Tapi masa dia telah bergaduh dengan kita, dia akan cerita kesalahan yang pernah kita ceritakan pada dia. Allah tidak. Kita bangun tengah malam, kita mengaku salah kita dengan Allah. Allah sangat sayang pada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah ini sayang dan orang berusaha untuk membersihkan diri. Tuan-tuan, Allah didik kita setiap minggu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an ila al-akhir. Allah didik kita, tuan-tuan, bangun malam kita mengadu dengan Allah. Ya Allah, masa muda aku dulu, aku banyak buat salah dengan kau, ya Allah. Dan aku tak boleh patah balik masa muda ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan dosaku dan kesilapan aku. Masa muda dulu kita telah buang hampir 40 tahun. Masa muda dulu kita telah buang hampir 30 tahun. Dan kita tak boleh patah balik 30 tahun yang lalu. Kita tak boleh patah balik 40 tahun yang lalu. Kita kena teruskan hidup, tuan-tuan. Kita kena teruskan perjalanan hidup kita ini sehingga titik noktahnya. Di mana titik noktahnya? Iaitu ajal. Tetapi masa yang 40 tahun yang telah kita buang, kita tidak boleh patah balik. Dan masa itu akan ditanya oleh Allah. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah satu persatu. Masa muda kita ditanya oleh Allah. Allah tanya kita, dan Allah terus tanya kita. Masa sehat dulu, Allah tanya kita apa yang kita buat dengan sehat itu. Tuan-tuan, mulut kita tidak boleh bercakap kerana mulut kita pandai memberi alasan. Allah bagi tahu kita juga dalam Al-Quran,
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka. Karena dalam dunia ini kita banyak beri alasan dengan mulut ini ya tuan-tuan. Kenapa tak boleh baca Quran? Saya sibuk, saya ini, saya ini, saya ini. Kenapa tak boleh datang masjid? Saya macam ni, saya macam ni, saya macam ni. Kenapa tak boleh bangun malam? Saya lemah iman, saya tak kuat, begini, begini, begini. Tetapi sampai satu masa mulut kita tidak boleh diberi peluang langsung untuk berkata-kata, kata Allah. Tetapi siapa yang bercakap? Yang bercakap wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, tangan inilah yang menzalimi orang lain. Tangan inilah ya Allah yang telah pukul orang lain. Tangan inilah ya Allah yang telah harta orang lain. Tangan inilah ya Allah melakukan maksiat kepada Arhamar Rahimin. Asyhadu an dan pada Allah kita dalam Allah pada ketika itu ruang untuk balik tidak ada. Allah ingatkan kita setiap minggu suratus Sajdah, tara idzil mujrimuna nasu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang bersalah di hadapan Allah, mereka ini nasu ru'usihim, mereka benamkan mukanya di dalam tanah ini di hadapan Allah Rabbul Jalal. Kenapa mereka benamkan wajahnya di hadapan Allah? Kerana mereka malu dengan Allah. Mereka malu sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buat baik kepada kita, kita lalu berbuat jahat kepada Allah. Allah berikan nikmat dan terus nikmat, kita langsung melanggar perintah Allah. Tuan-tuan, Allah bagi lisan kita ini dan suara ini percuma. Kita tak payah beli, kita tak payah bayar. Saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan, hari ini berapa banyak kita panggil nama Allah dan kita sebut nama Allah? Berapa banyak kita sebut nama Allah? Daripada kita bangun pagi sampai sekarang, berapa banyak kita panggil dia? Berapa banyak kita sebut nama dia? Tuan-tuan, hidup ni adalah peluang untuk kita. Masa silam kita dah banyak buang dengan kita tak sebut pun nama dia. Tapi bila kita susah, baru kita nak panggil nama dia. Bila kita susah, baru kita nak sebut nama dia. Bila kita sakit, baru kita nak panggil nama dia. Bila kita ada masalah, baru kita nak panggil nama dia. Tuan-tuan, kita ni orang baik ke orang jahat? Bila kita sihat, kita lupa nama dia. Bila kita dah senang, kita lupa nama dia. Bila kita tak ada hajat dengan dia, kita lupa nama dia. Tuan-tuan, orang yang buat macam tu orang baik ke orang jahat? Sebab itu kat sana besok kita akan nakisu ru'usihim, kita malu dengan Allah. Ya Allah, malu sangat aku dengan kau ya Rahim. Malu ya Allah. Aku muda dulu aku jahat ya Allah.
Engkau kutip aku. Engkau kutip aku daripada tempat jahat, dan kau letakkan aku dalam masjid ini. Dan sebenarnya aku jahat, aku tak pernah minta pun nak jadi orang baik. Masa aku jahat dulu, ya Allah, aku tak ada minta pun nak jadi orang baik. Tapi sebab ihsan kau, lalu kau pilih aku jadi orang baik, ya Allah. Aku mula kenal masjid, kenal majlis ilmu. Terima kasih, ya Allah. Tetapi kata Syekh kami, jangan kita bertenang selagi kita tidak mati husnul khatimah, kerana ada doa di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita yang telah jadi orang masjid, Allah boleh keluarkan kita daripada tempat kebaikan dan dicampakkan kita semula kepada tempat kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada dalam saat yang baik, maka kita bersyukurlah, tuan-tuan. Janganlah kita rasa bongkar dan kita rasa kita dah baik. Perkara orang terlepas pandang adalah kesilapan yang pernah dibuat oleh Iblis suatu ketika dulu. Iblis dia duduk dalam syurga, kawan dia semua orang baik-baik, iaitu malaikat. Dia dah rasa baik, tuan-tuan. Dia dah rasa selesa, dia dah rasa aman damai dah, tuan-tuan. Tetapi setelah Allah jadikan Sayyidina Adam AS, barulah zahir akan sifat. Dia mengatakan kepada Allah, wa ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Sayyidina Adam AS. Aku dah ibadat ribuan tahun, aku dah duduk syurga ribuan tahun. Adam ni siapa? Tuan-tuan, kita rasa baik dengan satu orang ataupun kita pernah rasa baik dengan ribuan orang. Tuan-tuan, Iblis dia rasa baik dengan satu orang saja. Lalu Allah keluarkan. Kita rasa baik dengan satu orang atau kita telah rasa baik dengan ribuan, dan masuk syurga lagi, tuan-tuan. Kita masuk syurga dengan rasa baik kita ini. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, tidak akan sekali dalam hatinya sebesar zarah akan kesombongan. Tuan-tuan, Allah didik kita supaya jadi hamba-Nya yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah perkongsian saya dengan tuan-tuan pada malam ini, sebab saya bukan orang pandai. Ini cakap orang bodoh, tuan-tuan. Tuan-tuan tak dapat apa-apa ilmu dari saya pada malam ini. Tuan-tuan tak dapat apa pemanfaat daripada saya pada malam ini. Dia tak ada ujung, tak ada pangkal, tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak akan dapat manfaat. Cuma sekadar perkongsian saya pada malam ini sebagai seorang saudara si-Islam. Saya rasa memadalah pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ini. Sebelum saya tutup, ada beberapa permintaan saya kepada sekalian jamaah yang hadir. Pertama, saya minta tuan-tuan semua tolong doakan saya. Doakan saya, isteri, anak-anak, menantu, cucu saya, supaya kami dapat jadi orang baik. Saya bukan orang baik. Saya
Tuan-tuan nampak baik tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya baik kan? Pakai serban, pakai jubah, baik. Sebenarnya saya jahat. Saya masih tak boleh buang maksiat-maksiat batin saya. Saya masih lagi tak dapat rasa khusyuk dalam salat. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya orang mukmin yang berjaya itu orang yang salatnya khusyuk. Saya tak malu cerita umur saya tuan-tuan. Umur saya dah 53 tahun. Tapi saya tak dapat apa yang Allah sebut dalam Quran. Siapa kita ya tuan-tuan? Siapa kita ya pada sisi Allah? Pada sisi manusia kita hebat, tapi pada sisi Allah, siapa ya kita? Kita takut besok saat kita balik bertemu Allah, Allah tak pandang kita. Saat kita balik bertemu dengan Allah, Nabi tak nak pandang wajah kita. Saat kita balik bertemu dengan Allah, kita tidak disambut oleh malaikat dalam keadaan yang baik. Nabi pesan dengan kita tuan-tuan. Nabi pesan, orang yang husnul khatimah, malaikat maut datang jumpa dia dalam keadaan berupa seorang pemuda yang cantik. Lebih daripada seorang ibu tuan-tuan. Mak kita kalau kita sakit kan, dia bubur ubat kat luka kita. Ketika dia sapu ubat, mak kita tanya, sakit tak? Sakit tak? Sakit tak? Orang yang husnul khatimah lebih daripada itu. Malaikat akan tarik nyawa kita pelan-pelan tuan-tuan. Pelan-pelan. Sebab dia takut kita sakit. Dia datang dengan wajah yang cantik sangat, seperti mana seorang pemuda yang cantik. Tetapi kalau kita orang yang Allah tak sayang, orang yang Allah benci, dia akan datang dengan rupa yang asal. Kita belum dicabut roh lagi tuan-tuan, kita baru tengok muka dia, kita dah takut tuan-tuan. Kita tengok muka dia, kita dah takut dah sangat. Macam mana kita nak menghadapi maut? Macam mana kita nak menghadapi sakaratul maut? Sebenarnya kita tak mampu, tapi kita belagak mampu tuan-tuan. Kita sebenarnya tak sanggup, tapi kita belagak sanggup. Kita belagak kuat. Sebenarnya tak ada siapa pun yang sanggup untuk menghadapi malaikatul maut. Tuan-tuan tolong doakan saya, insya-Allah, sebab tuan-tuan orang baik. Kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Saya ada 3 madrasah di Selangor, 2 di Selangor, 1 di Kuala Terengganu. Tuan-tuan tolong doakan 2 madrasah di Selangor, 1 berumur 40 tahun dan 1 berumur 24 tahun. Di Kuala Terengganu baru berumur lebih kurang dalam 8 bulan, 8 ke 9 bulan. Saya dalam pembinaan hasil daripada wakaf hamba Allah. Jadi tuan-tuan tolong doakan, tolong doa. Saya nak doa. Saya nak doa semua orang, supaya Allah mudahkan urusan dan Allah jadikan kesemua madrasah kami asbab untuk kami boleh buat amal yang baik. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Saya buat madrasah tak macam orang lain. Saya tak ambil apa-apa yuran, makan, minum, api air. Bukan
Kita dulu belajar susah, kita tahu macam mana orang susah. Alhamdulillah, Allah tolong kami 40 tahun dah tuan-tuan, madrasah ini berjalan dengan baik. Dan insya-Allah saya sedang buat beberapa bangunan masjid, asrama. Dan tuan-tuan tolong doa. Saya nak doa je. Ya Allah, kalau apa yang hamba Allah ni buat betul dan kau redha, kau tolong dia. Tuan-tuan jangan risau. Saya tak ada minta duit tuan-tuan. Ustaz cerita sekolah ni nanti Ustaz minta duit lah. Tak, saya tak minta duit tuan-tuan. Minta duit orang marah. Manusia dengan Allah beza sangat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Orang kalau kita selalu minta, dia marah. Minta. Allah tak. Kita lama dengan Allah. Kenapa kau tak nak minta dengan aku? Kau dah kaya. Kenapa kau tak nak minta dengan aku? Kita Allah ajar kita. Mintalah dengan Allah. Mintalah dengan Allah. Mintalah dengan Allah. Jadi itulah permintaan saya kepada tuan-tuan, dan tolong doakan mudah-mudahan kita dalam rahmat, dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami dadahkan dua tangan kami, Ya Allah, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa dan maksiat ini, Ya Allah. Kami minta ampun, kami minta maaf, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami minta ampun atas segala dosa-dosa kami, daripada kami akil balik sehingga sekarang, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami minta maaf seluruh kesalahan kami dan kesilapan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terima kasih kerana Kau pilih kami untuk berada di dalam rumah-Mu, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jangan Kau keluarkan kami daripada orang yang sentiasa berada dalam masjid dan majlis ilmu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ni bodoh, Kau tunjukkan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami ni jauh dengan rahmat-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Maka Kau dekatkan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami ni lalai dalam mengingati Engkau, Ya Allah. Tolonglah ingatkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami sesat, Ya Allah, pimpinkan kami semula, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jangan Kau biarkan kami, Ya Allah. Jangan Kau biarkan kami, Ya Allah. Jangan Kau biarkan kami, Ya Allah. Ya Allah, izinkan kami dan kurniakan atas kami, Ya Allah, mati husnul khatimah, dan izinkan atas kami menyebut akan pada ketika sakaratul maut. Ya Allah, kami berharap sangat ke hadrah-Mu, Ya Allah. Inilah peluang kami yang terakhir, Ya Allah, untuk kami masuk jannah-Mu, Ya Zal Jalali wal Ikram, dengan Kau kurniakan husnul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami telah hidup hampir 50 tahun, 60 tahun, Ya Allah, tapi sekalipun kami tidak pernah memandang wajah Sayyidina Rasulullah sallallahu wasallam, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, izinkan kami untuk menatap wajah baginda Rasul, Ya Allah, sebelum kami menghadap ke hadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin, agar besok di yaumul mahsyar kami dapat mengenali kekasih kami, Ya Allah. Kami dapat mengenal akan junjungan Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Jika sakit, Ya Allah, sembuh, Arhamar Rahimin. Jika ada di kalangan kami yang mempunyai masalah yang belum selesai, Ya Allah, akan Kau
الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih.